Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke surau ni, untuk datang ke rumah dia, dan kita dapat tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ini semua adalah kerana limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih kita untuk kita berada dalam kebaikan ni sampai bila-bila, insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita daripada kitab Faridatul Faraid, muka surat 32. Sifat wajib bagi sekalian Rasul yang ketiga, iaitu tabligh. Artinya menyampaikan apa yang disuruhkan mereka, menyampaikannya kepada makhluk. Ini wajib bagi sekalian Anbiya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan apa sahaja perkara yang diperintahkan kepada mereka untuk sampaikan kepada umat ini. Mana-mana Nabi, setiap Nabi dan Rasul, bila mana mereka dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu mereka kena sampaikan. Wahyu itu mereka kena sampaikan kepada umat, maka wajib mereka kena sampaikan wahyu tersebut kepada umat ini, kepada umat mereka. Kalau macam kita, Nabi SAW, maka wajib ke atas baginda SAW untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat ini. Kalau Nabi Nuh AS wajib kena sampaikan kepada umat baginda. Macam Nabi Musa AS wajib baginda kena sampaikan. Dan haram ke atas mereka untuk menyembunyikan mana-mana sahaja wahyu ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka kena sampaikan. Kalau mereka lakukan perbuatan ini, yang mereka tidak sampaikan wahyu tersebut, Allah Taala bagi kepada mereka wahyu dan mereka disuruh untuk sampaikan wahyu tersebut dan mereka tidak sampaikan wahyu tersebut, maka mereka semua berdosa. Mereka semua akan jadi berdosa. Bahkan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala akan cabut kenabian daripada mereka. Cumanya dalam wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam terang kat sini ada beberapa bahagian. Ada wahyu yang baginda kena sampaikan. Semua Anbiya alaihi salatu wassalam kena sampaikan wahyu semua tu kepada umat mereka. Ada wahyu yang khas untuk mereka sahaja. Ada juga wahyu yang para Anbiya ni disuruh sampaikan kepada sebahagian orang. Tak semua orang dapat wahyu tu. Tak semua orang terima perintah tersebut. Ada sebahagian orang. Contohnya, seperti mana Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau digelar dengan nama Sahibul Sirri. Sahibu Sirri Rasulullah. Penyimpan rahsia Nabi Rasulullah SAW. Maksudnya ada wahyu-wahyu, ada perkara-perkara yang Nabi SAW disuruh sampaikan kepada dia seorang je. Antaranya ketua golongan munafik, ketua orang munafik ataupun bahagian manusia-manusia akan menjadi perosak umat ini. Bermula daripada zaman Nabi SAW sehinggalah manusia golongan yang terakhir sebelum kiamat nanti. Semua detail mereka ni, golongan munafik, golongan perosak umat ini,
detail orang tu Nabi SAW telah dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sampaikan secara rahsia kepada Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu. Tak semua orang dapat, tak semua orang tahu. Jadi detail ada. Siapa nama mereka, daripada kabilah mana mereka, datang daripada mana tempat tinggal mereka, datang tahun bila, apa yang dia akan lakukan. Semua itu telah diberitahu oleh Nabi SAW kepada Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu. Tapi benda tu rahsia. Bila rahsia, tak semua orang tahu. Bila rahsia, tak semua orang tahu. Sebahagian orang sahaja tahu. Macam contoh kat sini terangkan tentang bahagian-bahagian wahyu. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul itu terbahagi kepada 3. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya tidak disampaikan kepada makhluk, maka tiada harus bagi mereka menyampaikannya. Jadi ada yang disuruh wahyu rahsia terus, hanya untuk Nabi, untuk Rasul tersebut je, bukan untuk orang lain. Tak ada untuk orang lain. Maka tak boleh bagi mereka untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Langsung tak boleh. Wahyu itu hanya antara dia dengan Allah Ta'ala je tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pilih pada mereka. Maka harus bagi mereka sama ada hendak menyampaikan ataupun tidak. Jadi yang ni yang jadi rahsia ni. Ada sebahagian Nabi SAW beritahu pada orang, ada yang tak beritahu. Jadi Nabi SAW pilih untuk beritahu pada, contoh kisah tadi, hanya kepada Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu. Orang lain tak tahu. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sewaktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia telah tanya kepada Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu, dia tanya, ada tak di kalangan gubernur yang aku lantik ni, dia adalah daripada kalangan orang munafik. Dia adalah orang munafik. Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu beritahu, ada seorang. Ada seorang. Tetapi itu adalah rahsia dan aku tak akan beritahu pada kamu. Itu adalah rahsia dan tak beritahu pada kamu. Jadi Hadrat Umar radhiyallahu anhu, sahabat ni, mereka paling faham tentang sifat dan perangai sebenar orang munafik. Mereka dah menghadapi perangai sifat orang munafik ni semenjak daripada zaman hayat Nabi SAW. Jadi mereka tahu sangat kesan perangai dia orang ni, apa akibat dia, apa bencana dia kalau orang munafik ni ada bersama-sama dengan kalangan mereka. Maka Allah Ta'ala telah bagi kelebihan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ni ada ilmu firasat. Dia lantik orang, dia pilih orang sebenarnya dia tenung, dia kenal dah. Dia boleh agak, dia boleh baca dah keadaan perangai orang tu. Jadi dengan firasat yang ada yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia tengok satu-satu dia punya gubernur yang pelantikan ini. Dan sekali dia pecat seorang. Dan sekali dia pecat seorang. Lepas dia pecat orang ni, dia tak tanya, betul tak orang yang pecat ni? Dia tak tanya, betul tak orang yang aku pecat? Kalau dia tanya betul ke salah, memang Hadrat Huzaifah tak akan beritahu. Betul ataupun salah tak akan beritahu. Sebab itu rahsia. Jadi apa soalan dia tanya? Sekarang ni ada tak orang munafik di kalangan gubernur yang aku lantik? Hadrat Huzaifah radhiyallahu anhu beritahu tak ada. Dia tahu tak ada. Kalau dia tanya ada lagi tak? Ada lagi tak? Ataupun tanya betul tak orang yang pecat? Dia memang tak akan dapat jawapan lah. Dia memang tak akan dapat jawapan. Tapi bila kata ada ke tak ada, dia tanya soal ada ke tak, jawapannya tak ada. Jadi kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berhati-hati dengan golongan munafik ni? Kalau tengok sejarah sirah mereka, perangai mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah mereka lakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah bagaimana Hadrat Aisyah radhiyallahu anha telah terfitnah. Ini pun kerana angkara orang munafik. Pernah dalam satu peperangan hampir berlaku, suatu dalam perjalanan pulang daripada perang ni telah berlaku perselisihan faham. Asalnya sikit je, asalnya sikit je, tapi kerana ada campur tangan orang munafik, hampir berlaku peperangan antara
Muhajirin dan Ansar. Jadi sebab tu sahabat, sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu berhati-hati dengan kehadiran orang munafik bersama dengan dia. Dia paling tak nak dan paling tak suka. Satu, nak mengelakkan daripada berlaku musibah, berlaku masalah. Yang kedua, dia nak pastikan kerajaan dia, kepimpinan dia berjalan dengan telus. Pernah satu ketika satu orang amir dia, saya tak ingat siapa nama, gubernurnya ni telah difitnah oleh orang munafik dengan menyatakan bahawasanya gubernur lantikan ini adalah satu orang munafik. Orang munafik tuduh gubernur dia ni adalah satu orang munafik. Antara puncanya dia beritahu selalu datang lambat sembahyang Jumaat. Ada waktunya dia langsung tak nak terima orang datang ke rumah dia untuk mengadu hal. Datanglah macam mana sekalipun, dia takkan terima. Dia takkan terima. Ada 3 sebab, 3 masalah yang orang tu mengadu pada Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar dia pun tak, dia bila dia pantang dengar perkataan orang tuduh munafik ni, dia terus panggil. Dia panggil gubernur ni, dia panggil juga orang di bawah, rakyat di bawah pimpinan gubernur ni. Betul tak dakwaan ni? Mula-mula dia tanya pada gubernur ni, betul tak tuduhan yang dia kena ni? Tanya, kenapa kamu selalu hadir lambat solat Jumaat? Dia kata, aku dah satu je pakaian. Kita ni alhamdulillah, satu almari tak cukup satu, nak tambah lagi. Satu almari dah nak tambah lagi. Ini gubernur, dia hanya ada selai je pakaian dia. Sampai Jumaat dia kena basuh. Tempat dia orang tak pelik nak basuh baju pagi Jumaat tu. Dia basuh lepas subuh, elok masuk subuh baju pun kering. Kalau kita ni leceh sikit, panas-panas dah tapi leceh tak sampai. Tapi dia orang ni kalau panas tu elok sampai zuhur kering, tapi lagi lambat terlewat sikit lah. Dia beritahu, aku hanya ada satu je pakaian. Dan waktu hari di mana yang dia tak boleh nak terima tetamu waktu tu, dia kata apa, hari tu, aku ni tak ada pembantu rumah. Jawatan dia apa? Gubernur. Hamba pun tak ada. Jadi kata, aku ni tak ada khadim, tak ada pembantu rumah, hamba tak ada yang nak khidmat rumah aku. Jadi waktu ni aku gunakan untuk persiapan, untuk persiapkan rumah aku, untuk settle apa semua masalah. Selesai urusan rumah, baru dia keluar pergi kerja. Dan Sayyidina Umar tanya jawapan pada gubernur ni, dan tanya pada rakyat bawah kepimpinan gubernur. Betul tak apa yang dijawab? Betul tak persoalan ni? Dan betul tak apa jawapannya? Tanya pada rakyat dia. Semua rakyat cakap ya, itulah yang berlaku. Jadi, tapi kerana dia jawab 3 persoalan, 3 tuduhan ni, menyebabkan dia terselamat daripada tuduhan fitnah tersebut. Kalau tidak, saja-saja je lantik salah orang nanti. Jadi ini bahaya orang munafik. Bukan zaman kita je. Benda ni dah berlaku sejak zaman Nabi SAW. Cumanya di zaman Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi tahu seorang-seorang pada Nabi siapa orang munafik. Dan Nabi kenal seorang-seorang. Nabi kenal setiap satu munafik ni. Nabi beritahu juga sahabat-sahabat, orang ni munafik bukan sebarang, bukan tuduh sebarang. Kadang-kadang dia orang tunjuk si zahir, kasi perangai dia, sehingga semua orang tahu dia ni munafik. Ada yang diberitahu terang-terangan, ada yang diberitahu tunjuk sifat munafik ni, ada yang tunjuk terang-terangan sifat munafik dia. Jadi di zaman Nabi SAW, orang munafik ni jelas nampak, dia bukan semata-mata tuduhan. Tapi zaman kita tak boleh nak panggil orang tu munafik, orang yang munafik tak boleh. Sebab munafik ni satu tuduhan yang berat. Apa munafik ni? Satu orang yang menzahirkan dirinya Islam dalam keadaan dia menyembunyikan kekufuran dalam hati dia. Jadi hati ni rahsia Allah, kita tak tahu. Itu antara rahsia antara dia dengan Allah. Cuma apa kita nampak? Sifat-sifat munafik. Jadi kita tak boleh nak kata orang ni munafik, orang tu munafik, tak boleh. Tapi kalau kita nampak apa dia, orang ni ada perangai, ada sifat orang munafik pada diri dia. Tapi kita nak tuduh dia munafik tak boleh. Sebab setiap kata-kata, setiap tuduhan yang kita ucapkan, kita lemparkan kepada orang, tuduhan tu akan naik ke langit.
Dia akan tengok dalam takdir Allah Ta'ala, betul ke dia munafik. Kalau tak ada, dia akan turun pula ke bumi, tengok betul ke orang ni munafik. Kalau kat bumi pun tak pandai buktikan, maka tuduhan tu akan dilemparkan balik kepada orang yang melakukan tuduhan tersebut. Takut-takut tuduhan tu balik ke kita sebelum kita mati. Dekat-dekat nak mati, dia datang, tuduhan tu patah balik ke kita, aniaya kita. Jadi kita jangan tuduh orang munafik. Sebab munafik yang sebenar, munafik hakiki memang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia muhakiki? Sebab Nabi dah beritahu dah. Nabi dah beritahu dah. Dan mereka pun telah menzahirkan kemunafikan mereka. Tapi zaman kita tak tahu. Ini rahsia Allah. Ini rahsia Allah. Kalau orang tanya pun cakaplah sifat dia tu ada. Sifat orang munafik tu ada pada dia. Tapi nak tuduh dia munafik tu bukan kerja kita. Jadi ini antara rahsia wahyu yang Allah Ta'ala bagi pilihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada seluruh anbiya. Ada yang mereka diberi pilih, nak sampaikan boleh, tak nak sampaikan pun tak apa, pun tak jadi masalah. Yang ketiga, Allah menyuruh mereka menyampaikan kepada makhluk, maka mereka menyampaikannya kepada makhluk dan mereka tidak menyembunyikan sesuatu pun daripadanya. Yang ini memang mereka telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan wahyu tersebut. Apa yang disampaikan, apa yang diturunkan oleh Allah Taala, itulah mereka wajib kena sampaikan dan tak boleh nak sembunyikan walaupun sedikit. Dan dalam perantaraan ini kita nampak antaranya Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran ni kita jumpa ada ayat, ada satu jenis hukum hakam kita tahu. Satu lagi ada ayat yang nasih dan mansuh. Apa nasih dan mansuh? Satu ayat nasih ni apa? Ayat yang memadamkan. Mansuh ni ayat yang dipadam. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang hukum dia dah tak diguna pakai. Hukumnya dah tak diguna pakai. Cuma ayat tu dia masih lagi dibaca. Dan bila satu guna ayat ni dibatalkan, mesti ada ayat pembatal dia. Mesti ada ayat pembatal dia. Ayat pembatal ni hukum dia, bacaan dia ada dan hukum dia tetap diguna pakai. Ini ada dalam Al-Quran. Ada setengah hukum, ada pula setengah ayat hukum masih diamalkan tapi ayat dah tak ada. Hukum masih lagi diamalkan sampai sekarang, tapi ayat tu dah tak ada dalam Al-Quran. Cumanya ini Al-Quran ini adalah antara wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sampaikan kepada umat ini. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis kita pernah dengar hadis qudsi. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri riwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wahyu. Cumanya lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi dan maksud kehendak perkataan itu daripada Allah. Cuma lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni dipanggil hadis qudsi. Yang ini pun yang wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi ini antara wahyu-wahyu. Jenis bahagian-bahagian wahyu. Satu jenis wahyu, satu bahagian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya tidak diperintahkan. Wahyu diberikan kepada mereka, tapi tak diperintahkan supaya mereka menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Yang kedua, diberi pilihan. Wahyu diturunkan kepada mereka dan mereka diberi pilihan. Sebab ada nak sebarkan pun boleh, nak simpan dan jadi rahsia pun boleh, tak jadi masalah. Yang ketiga, tak boleh simpan, bahkan wajib disebarkan. Mustahil lawannya iaitu menyembunyikan apa yang tersebut itu. Dan mustahillah lawan bagi tabligh itu menyembunyikan.
Nabi SAW bahkan juga para anbiya SAW yang lain tidak pernah menyembunyikan apa sahaja perkara yang diperintahkan untuk mereka sampaikan. Tak ada, mereka tak pernah sembunyikan. Kalau mereka sembunyi, mereka akan dipanggil khianat. Mereka akan dipanggil khianat. Bila khianat berarti mereka tidak amanah. Dalil Rasul-Rasul itu tabligh ialah jika mereka menyembunyikan sesuatu yang disuruh menyampaikannya, nescaya kita disuruh menyembunyikan ilmu kerana kita disuruh mengikuti mereka. Dan tindakan menyuruh kita menyembunyikan ilmu itu tidak sah kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutuk. Maka sabitlah bagi mereka yang menyampaikan, dan apabila sabitlah mereka menyampaikan, maka mustahil mereka itu menyembunyikannya. Apa dalil yang menunjukkan bahawasanya para rasul itu adalah mubaligh, orang yang telah menyampaikan? Dalilnya adalah kita dalam majlis ilmu. Setiap orang yang ada ilmu, mereka disuruh untuk menyampaikan. Bahkan dalam hajjatul wida', apa Nabi SAW beritahu? Balighu anni walau ayah. Dan Nabi SAW beritahu lagi, hendaklah orang yang hadir, hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir di kalangan kamu menyampaikan kepada perkara orang yang tidak hadir. Dan Nabi pesan apa lagi? Balighu anni, sampaikan olehmu daripadaku walaupun satu ayat. Pertama, Nabi suruh orang yang hadir disampaikan. Siapa sahaja yang ada dalam majlis tu, dalam majlis hajjatul wida' tu, hendaklah setiap orang menyampaikan. Bahkan Nabi SAW beritahu, rubba muballighin aw aminal muballigh. Boleh jadi beramai orang yang disampaikan. Berapa ramai orang yang disampaikan ilmu itu, aw'a, lebih faqih, lebih faham tentang ilmu tersebut daripada orang yang menyampaikan. Berapa ramai orang yang menerima hadis tu, menerima ilmu tersebut, lebih hebat, lebih faqih, lebih faham, lebih mahir lagi, lebih ingat lagi dengan ilmu tersebut daripada orang yang menyampaikan. Jadi ini perintah Nabi. Perintah Nabi SAW. Maka bila Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya menyampaikan, ini menjadi dalil bahawasanya baginda sendiri juga telah pun menyampaikan segala wahyu. Kenapa pula jadi dalil? Sebab kita ni diperintahkan supaya mentaati segala amalan, segala perintah yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Kita diperintahkan supaya mentaati perintah tersebut. Dan bahkan apa sahaja perbuatan Nabi, apa sahaja perbuatan Nabi, walaupun tidak disuruh kita ikut, tak disuruh, Nabi SAW tak cakap apa-apa, Nabi SAW buat saja. Pun kita nak, kalau tahu perkara apa, kita kena ikut, kena buat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi apabila kita disuruh untuk mentaati perintahnya, maka orang yang memerintahkan tu lebih lagi melakukan perbuatan tersebut. Orang yang memberi perintah tu, dia lebih lagi melakukan perbuatan tersebut. Berapa banyak hadis kisah tentang Nabi SAW punya amalan ibadat. Nabi SAW suruh kita ibadat, suruh buat amalan. Kita tengok macam mana Nabi sendiri punya amalan yang dilakukan oleh baginda SAW. Baginda suruh kita melakukan ibadat berkadar dengan kemampuan yang kita boleh. Berkadar dengan kemampuan yang kita boleh. Mereka kadang-kadang baginda suruh kita apa? Bangunlah akhir malam, dan ayat lain buatlah amalan di awal malam. Dalam ayat tersebut kadang-kadang pilihlah mana-mana waktu yang kamu mampu. Tapi berbanyak hadis yang Nabi SAW suruh kita berjaga sepanjang-panjang malam. Ada tak? Ada tak suruh berjaga sepanjang-panjang malam? Tak ada. Hadis suruh berjaga sepanjang malam, tak ada. Tapi Nabi berjaga sepanjang malam ada tak? Ada. Yang Nabi suruh kita buat apa? Buat berkadar kemampuan yang kita boleh buat. Penat, berhenti rehat. Mengantuk, tidur. Tapi Nabi SAW sendiri
Dia angkat takbir lepas isyak, dia bagi salam, baginda bagi salam lepas subuh, sampai azan subuh. Berapa banyak hadis kita dengar yang sahabat si tak mampu nak ikut belakang semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula baginda baca Baqarah, kemudian baca Al-Imran, kemudian baca Maidah. Ini 3 surah ni bunyi sebut 3 surah Arab. Juzuk 1 je dah juzuk. Baqarah tu saja dah 2 juzuk setengah. Baqarah tu saja dah 2 juzuk setengah dah. Itu dia bagi dia punya qiyam. Tak tanya rukuk lagi. Nak tanya cerita rukuk baginda. Rukuk baginda sepanjang mana qiyam, sepanjang tu rukuk. Itu rukuk dia. Sujud macam tu tak? Sepanjang mana sujud, sepanjang mana rukuk, itulah panjang sujudnya. Agak-agak dan kita nak ikut Nabi. Sahabat yang riwayatkan hadis ni beritahu, aku terpaksa keluar kerana dah tak mampu. Dah tak mampu, panjang. Tiap-tiap berapa kali, berapa hadis, berapa banyak riwayat Hasan Aisyah radhiyallahu anha beritahu, Nabi SAW betis beribadat malam sampai kaki bengkak-bengkak. Betis bengkak, tumit pecah. Kakinya pecah-pecah. Yang bengkak ni apa? Betis. Diri lama yang bengkak ni betis. Tapi tumit sampai pecah-pecah. Ini amalan Nabi. Tapi Nabi suruh kita buat macam ni tak? Tak. Nabi tak suruh kita buat macam ni. Jadi baginda suruh kita buat yang kurang daripada tu. Tapi baginda sendiri punya buat macam mana? Dahsyat, hebat kan. Jadi sebab tu kita kena Nabi SAW keluarkan perintah supaya sampaikanlah olehmu dariku walaupun satu ayat. Sampaikan ilmu. Tapi Nabi SAW punya buat macam mana? Itulah Nabi punya suruh, bermakna Nabi punya buat satu pun baginda tak simpan. Apa sahaja perkara yang baginda disuruh untuk sampaikan, baginda bagi semua. Sampaikan semua sekali. Sampaikan semua sekali. Jadi apa? Nescaya dan tindakan menyuruh kita kerana kita disuruh mengikuti mereka. Kerana kita disuruh mengikuti mereka. Satu lagi, ikut ni bukan taat. Ikut bukan taat. Dalam bahasa Arab, ikut disebut itba'. Itba'. Taat ni taat lah bahasa Arab. Apa itu taat, apa itu itba'? Ittiba'. Taat ni apa? Taat ni keluar perintah. Perintah dikeluarkan, maka orang yang terima perintah ni terus melaksanakan perintah tersebut. Orang yang terima perintah ni, dia terus melaksanakan perintah tersebut. Itu dinamakan taat. Apabila perintah dikeluarkan dan orang yang menerima perintah ni, dia melaksanakan perintah tersebut, maka perbuatan tu dipanggil taat. Tapi ittiba' ni apa? Ittiba' ni tak ada perintah. Tak ada perintah. Hanya tahu orang tu buat. Hanya tahu perbuatan itu dilakukan oleh orang tertentu, maka orang ikut. Orang ni ikut. Maka itu dipanggil ittiba'. Dan ittiba' ni, taat ni datang kerana perintah. Ittiba' ni datang kerana cinta. Kerana suka, kerana sayang. Contoh zaman kita, nak sebut faham, nak senang faham, macam orang minat artis lah. Macam peminat artis, dia panggil idola kan. Idola. Orang yang suka bola, dia tengoklah apa pemain bola ini yang dia berkenan, yang dia minat. Dan kita boleh tengok artis-artis ni, idol ni kan, dia orang tak ada keluar pun, tak ada pun keluar kenyataan, buatlah macam yang saya buat. Sekalipun tak pernah dia keluar kenyataan. Daripada mula wujudnya orang, ada manusia macam ni, dia orang tak pernah pun keluarkan kata-kata ikutlah macam saya buat.
Tak ada pun. Tapi beramai manusia ikut. Berapa ramai manusia ikut. Dan zaman Ronaldo dulu dia buat botak betul, botak cukup kepala tinggal jemput je dari atas kepala dia kan. Berapa ramai ikut? Berapa ramai ikut? Ramai ikut. Salah bulan dia suruh ikut dah. Atau kalau tengok apa tu Cristiano Ronaldo lah. Dia potong tree tu dia ada lorek tepi dia kan. Jadi tak suruh orang buat. Buatlah macam saya buat. Tak ada pun. Tak ada pun ramai manusia buat. Ramai orang ikut buat. Ataupun tengok cara orang pakai baju fashion macam-macam gaya tak. Dia orang pakai je. Dia buat saja dia nak buat je. Dia suruh tak orang ikut. Tak ada. Tapi ramai manusia ikut. Bukan setakat ikut, bahkan pertahankan pula. Bahkan pertahankan pula. Jadi ittiba' ini yang dipanggilkan ittiba'. Dan ittiba' ni dah salah. Ittiba' yang macam ni adalah ittiba' yang salah. Ikutan macam ni adalah ikutan yang salah. Ikutan yang betul apa? Ikutan yang betul. Ikutan macam yang ikutlah macam yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Apa kita nak ikut? Macam mana hari ni? Apa kita nak ikut? Tengok sekarang apa orang sekarang dah buat. Macam mana orang sekarang yang tergila-gilakan dengan artis, apa yang dia dah buat. Kerana ikutkan artis mereka, kesayangan mereka tu. Macam tu juga kita nak ikut Nabi SAW. Apa sahaja yang Nabi buat, apa sahaja yang Nabi pakai, apa sahaja keadaan Nabi, itulah yang kita kena ikut sebenarnya. Itulah yang kita kena ikut sebenarnya. Contohnya Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, satu kali orang tengok dia ni hidangkan satu jenis makanan. Dalam makanan tu ada sayur labu. Tengok dia pilih labu buat dekat mana dia makan. Ada orang pelik, kenapa kamu buat macam ni? Orang saja tanya kenapa aku macam ni. Dekat sebelum ni aku memang tak pernah suka pun makan labu. Tak suka pun makan labu. Tetapi aku dapati satu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan baginda tu cari labu. Ambil labu, kumpul baginda boleh makan. Mulai daripada hari itu aku suka makan labu. Ini ittiba'. Inilah ittiba'. Dan antara orang yang betul-betul ikut amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalangan sahabat lagi adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sampai orang panggil dia ni gila sunnah. Gila sunnah, gila. Benda semua dia nak buat. Sehingga kan kalau dia tahu satu ni jalan ni dulu pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki unta. Jejak langkah unta tu dia suruh unta ikut tapak unta Nabi. Kalau jalan belakang Nabi, dia nampak okey, ni unta Nabi ada depan jalan belakang. Unta dia ni kena ikut kesan tapak kaki unta Nabi. Sampai macam tu sekali dia punya ittiba' dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlunya macam tu lah sebenarnya. Sepatutnya kita kena buat macam tu. Macam mana hari ni kita tengok orang tergila-gilakan dengan idola mereka. Apa yang idola buat itulah dia orang buat, apa yang idola pakai itulah dia orang pakai. Sampai kalau tengok artis Korea tu berubah muka macam jambu, orang kita pun sibuk jadi jambu juga. Kita pening-pening lah tengok. Muka elok-elok, macho, handsome, dia pun jadi jambu juga. Apa idola dia jadi jambu. Punya. Macam ni kita nak buat sebenarnya. Yang macam ni lah kita nak ikut, nak jadikan diri kita macam tu lah sebenarnya. Dalam mentaati, dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalam sunnah Nabi SAW ada kejayaan. Allah Ta'ala beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya untuk kamu di dalam diri Rasulullah, bukan lagi pada diri, di dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala beritahu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah? Sebabnya wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi SAW ni tak pernah bercakap wama yang tiku, dan dia tidak pernah berkata-kata daripada kehendak hawa nafsu, dia tak pernah. In huwa illa, perkataan itu hanya perkataan itu adalah wahyu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah berkata-kata pun adalah wahyu, kalaulah dah berkata-kata pun adalah wahyu, maka apatah lagi perkara-perkara lain. Apatah lagi perkara-perkara lain. Dan apa kebaikan bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Halamatus Sa'diyah turun daripada kampung dia, bukit dia, dekat Taif, turun daripada Taif. Dia punya kenderaan ni paling slow. Turun sama-sama dengan orang kampung lain, tapi paling lambat sekali sampai. Kenapa? Uzur sangat, kuruh sangat keledainya. Untanya, keledainya kuruh sangat, tak ada makanan. Nak berjalan pun tak larat. Orang lain guduk-guduk, turun lagi dia relax, steady jalan slow-slow. Slow tak slow sampai turunnya tu sampai kat Mekah, anak-anak orang yang berkemampuan, orang-orang kaya yang berkemampuan, habis ambil dia kawan-kawannya. Tinggal siapa? Tinggallah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yatim yang miskin. Anak yatim yang miskin. Bukan tak mampu bagi upah, boleh bagi tapi sikit sangat. Kalau boleh bagi gaji pun sikit sangat. Tapi kerana dah tak ada bayi lain, dia sampai ke rumah Nabi SAW, jumpa dengan ibu baginda itu Aminah radhiyallahu anha. Jumpa dengan Sayyidatina Aminah. Dia cakap tunggu dulu. Cari keliling dulu, kita tempat lain tengok dulu. Nak pergi rumah-rumah lain dulu. Rupanya tak minta, tak pergi tengok lah, memang dah tak ada dah. Itulah bayi terakhir yang ada. Dah tak ada pilihan, ambil juga. Ambil juga. Apa berlaku? Elok dia ambil je jasad Nabi SAW. Dah ada dia yang sebelum ni kempis, dia tak ada isi. Dia ambil, bawa je jasad Nabi SAW ke dada dia, penuh dua-dua kantung. Nabi pegang je, jasad Nabi pegang je, terus penuh dua-dua kantung. Bukan kantung susu dia saja, kantung susu binatang tunggangan dia pun penuh. Badan dia jadi sihat, jadi segar. Bukan badan dia saja, badan binatang tunggangan dia, ahli keluarga dia, semua jadi sihat, jadi segar. Hanya semata-mata kerana dia ambil jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu saja, dia orang terakhir gerak daripada Mekah, berjalan balik sampai kawan-kawan dia berkata, wahai Halimah, tunggulah kami, kita jalan sama-sama. Kenderaan kami dah penat ni, kamu tunggulah kejap. Kenapa? Bertenaga. Turun bukit memang senang, naik bukit penat je kan. Turun bukit senang, gedeg-gedeg laju je. Tak cukup jalan golek pun sampai. Kan? Tapi naik bukit susah. Pun begitu, orang terakhir bergerak, dia boleh potong pintas semua kawan-kawan lain, dia dulu sampai kat kampung dia. Sampai kat kampung dia pula, time musim kemarau, kawasan ladang ternak orang lain, rumput mati, air tak ada, tapi dan binatang ternak jadi kurus kering sebab tak ada makanan, tak ada air. Tapi binatang ternak Halimatus Sa'diyah, kawasan dia punya gembala dia, binatang ternak gemuk-gemuk, kawasan gembala hijau, rumput hijau semua, air telaga sentiasa penuh. Orang lain kering tak ada air, dia sentiasa ada air. Orang lain rumput habis kering kontan, dia rumput hijau-hijau. Binatang ternak orang lain kurus sampai mati, dia elok gemuk-gemuk. Sampai orang, dalam kitab kita apa dia, orang kampung kalau nak lepaskan kambing, tengok kat mana kambing Halimah pergi. Ke mana kambing Halimah pergi. Mana kambing Halimah pergi, situ dia orang lepaskan. Sebab kalau bila bersama kambing-kambing Halimah lah, baru kambing dia orang ada makanan. Kalau tidak, tak ada makanan. Ini bila berlaku, bila ni, bila mereka ambil jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan kalau kita boleh ambil amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan baginda, akhlak baginda, fikir risau baginda, fikir risau runsing baginda sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ambil bawa dalam kehidupan kita. Apa punya berkat Allah Taala nak bagi.
Ini kita semua nak amalkan agama. Dekat sini kita dengar seronok. Seronok dengar ni. Dengar cerita. Tapi cuba nak buat. Berat. Berat tak berat. Pernah dalam 2-3 tahun lepas, ke 3-4 tahun lepas gitulah, bila mana ahli saintis barat temui dalam mengamalkan miswak. Dalam mengamalkan miswak ada faedah untuk kesihatan. Ada faedah untuk kesihatan. Waktu tu lah baru orang kita pun, waktu tu lah mana tak tahulah macam ni. Ramai orang mula nak amalkan miswak. Sampai keluarlah ubat gigi miswak lah, macam miswak lah keluar. Bila? Setelah keluar kajian. Setelah keluar kajian. Sedangkan Nabi SAW telah perintahkan kita amalkan miswak 1400 tahun dahulu. Sebelum ada apa-apa kajian, sebelum manusia pandai buat apa-apa kajian, Nabi SAW telah perintahkan kita amalkan miswak. Siapa yang buat? Payah. Cakap senang boleh cakap. Nak buat kan? Nak tunjuk lah. Ada. Bandanya ada. Ada sugi. Tak tunjuk ke? Tak payah tak. Dia tak. Tapi benda ni payah nak amal. Senang cakap senang. Dengar pun seronok dengar. Tapi kita nak buat. Kenapa benda ni jadi berat? Kenapa benda jadi berat? Jawapan saya dah bagi dah tadi. Awal-awal tadi beritahu jawapan. Kenapa? Kerana itibak. Dan itibak ni datang daripada mana? Datang daripada cinta. Kita tengoklah, kita kajilah cinta kita setara mana. Betul amalan salawat ini untuk tanda cinta kepada Nabi SAW. Tapi kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum. Contoh, kita tak nak tengok orang lain. Kita tengok sahabat radhiyallahu anhum. Saya cakap orang lain kan ayah. Kita tengok sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum, apa sahaja perkara yang mana mereka tahu ini dilakukan oleh Nabi SAW, tak ada dah. Tak ada pilihan lain. Mereka memang akan terus buat. Macam mana sahabat tadi, Ibn Abbas tadi, sebelum ni aku tak pernah suka pun makan labu, tak minat pun makan labu. Tapi kerana nampak Nabi SAW suka makan labu, aku pun jadi suka makan labu. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, satu ketika orang nampak dia lalu dekat satu jalan, tak ada apa-apa penghalang pun, tapi sampai kat situ dia tunduk. Dia tunduk. Orang tanya, kenapa kamu tunduk? Situ tak ada apa-apa pun. Dekat situ tak ada apa pun. Dia kata apa? Dahulu dekat jalan ni ada sebatang pokok yang rindang dan dahannya rendah. Dan hari itu sekali tu aku nampak Nabi SAW lalu di situ, dia panggil tundukkan kepala baginda. Baginda tundukkan kepala baginda. Kerana ketika tu Nabi SAW tunduk. Ketika ini kalau aku yakin, kalau aku tak tunduk, ada musibah daripada Allah Ta'ala. Dia pun tunduk. Tak ada pokok, pun tunduk juga. Dalam satu perjalanan beliau nak pergi umrah, sampai dekat satu kawasan, tiba-tiba dia turun daripada kenderaan dia. Dia pergi pula dekat satu tempat, dia duduk macam orang nak buang air. Dia tak buang air pun, tapi dia duduk macam orang nak buang air. Dia dah cukup masa dia bangun naik sebelum kenderaan dia berjalan. Orang tanya dia, kenapa kamu buat macam tu? Dia cakap, sebenarnya aku pun tak ada hajat nak buang air pun. Tapi satu ketika Nabi SAW telah lalu jalan ini, Nabi telah berhenti di sini, Nabi telah qada hajat di situ, maka aku pun berhenti untuk buat benda yang sama. Agak-agak kita nak buat tak? Ini sampai tahap betul, sampai tahap perbuatan yang tak perlu pun sebenarnya. Kita rasa perbuatan tu pun sebenarnya
Tak perlu. Tetapi kerana ittiba' dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun dilakukan. Itu pun dilakukan. Ini perbuatan yang kita rasa tak buat pun tak apalah. Tak perlu pun kan. Nabi berhenti apa? Sebab hajat. Tunduk tadi buat apa? Ada pokok. Tak buat tak ada masalah. Tapi dia apa? Itu kerana itu sunnah, itu telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun kena buat juga. Itu kita nak usahakan dalam kehidupan kita ini. Senang kita nak rujuk, kita tengoklah. Kalau kita pernah ada idola, kita pernah terikut-ikut dengan idola kita, macam mana kita terikut-ikut dengan idola tu, macam itulah kita nak betulkan balik ikut-ikutan kita. Bila kita ikut-ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut pakai, memang baju kita pakai nak tak serupa macam Nabi pakai. Tak serupa, Nabi dulu pakai baju lain, kain pun lain, tak sama. Tapi inilah gaya pakaian Nabi, kita pun belajar-belajar pakai. Ikut-ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Supaya apa? Semoga Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat radhiyallahu anhu datang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, atas dunia ni, sahabat yang beritahu, atas dunia ni, kalau kami rindu pada Tuhan, duduk kat rumah, tiba-tiba teringat dekat Tuhan, kami dah tak boleh buat apa dah. Tengah duduk borak, bercakap, main dengan anak bini ni kan, sibuk dengan urusan keluarga, tiba-tiba teringat kat Rasulullah. Kita bila teringat ni, sahabat kita apa dia? Aku dah tak boleh buat apa dah. Buat semua benda dia tak betul. Betul tak betul bila? Aku kena keluar pada rumah, datang jumpa, tengok Tuhan pun tak apa. Datang, tengok daripada jauh pun dah tak apa dah, selesai. Selesai. Boleh selesai masalah. Hilang dah rasa tak keruan tadi tu. Settle. Boleh balik. Tapi di akhirat nanti, Tuhan akan dibangkitkan bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan Tuhan akan duduk atas syurga yang tertinggi. Berada di syurga yang tertinggi. Sedangkan kami ni berada di tingkat bawah. Bagaimana kami nak jumpa dengan Tuhan? Atas dunia ni teringat Nabi jadi tak keruan. Inilah syurga ni. Sebab itu macam mana kami nak menikmati kenikmatan syurga kalau tak boleh bersama dengan Tuhan? Ini sayang cinta sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat cakap macam ni pada Nabi, Nabi diam. Sebab Nabi tak beritahu apa-apa maklumat lagi tentang perkara ni. Tak cakap apa-apa. Sampailah Allah Ta'ala turunkan wahyu. Aman yuti'illahu war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu ayat ni pada sahabat tersebut. Sahabat tersebut telah jadi gembira. Dan sahabat yang lain tanya, wahai Rasulullah, ayat ni untuk dia seorang je ke? Sebab dia yang tanya soalan tadi. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, ayat ni untuk dia seorang je ke? Tak. Dia tahu untuk siapa sahaja beramal dengan ayat ini, ayat untuk orang tersebut. Ayat ini untuk orang tersebut. Jadi dengan kita amalkan sunnah Nabi, kita ikut-ikut buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat, moga kita masuk dalam ayat ni tadi. Kita masuk dalam ayat ni tadi. Penampilan kita, pakaian kita, amalan akhlak kita, fikir risau kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada perkara ni dalam diri kita, adalah harapan. Adalah harapan kita nak bersama dengan Nabi. Kalau tak ada, macam mana? Betul selawat memang selawat, tapi apa amalan kita? Apa amalan yang lain? Apa perkara yang lain? Apa kesan sunnah yang lain? Apa kesan sunnah yang ada pada diri kita? Setakat selawat Allah Ta'ala pun berselawat pada Nabi SAW. Para malaikat berselawat pada Nabi SAW. Tapi apa kesan sunnah yang ada pada diri kita? Apa kesan sunnah yang ada pada diri kita? Dan sunnah yang paling senang kita nak bawa dalam kehidupan kita ni, kata untuk guru saya lah, dia beritahu hari ni kita pakai serban, kita pakai jubah, kita pakai kain pelikat macam Nabi SAW pakai tak? Tapi bila kita mati nanti, kita pakai tak benda ni? Tak pakai dah.
kita tak pakai dah. Bahkan elok-elok pakai pun kena cabut. Elok-elok pakai pun kena cabut. Apa yang orang tak cabut? Daripada badan kita. Katalah kita nak mati tu, kita tak sebelah tangan pegang sugi, sebelah ni pegang tongkat, hak lain gantung lidah, pakai sunnah habis ni. Mati orang cabut semua. Betul tak? Mati punya mata orang cabut semua. Apa yang orang tak cabut? Janggut. Janggut kita. Jadi kita simpan. Mana ni dia cakap sayang pada Nabi, nampak adalah selai, bukan tidak pun. Adalah sikit tersimpan untuk menghadap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak kerat siapa-siapa, tidak. Tapi nak beritahu ni. Biar ada bekalan kita. Biar ada bekalan yang ada pada kita yang orang tak boleh nak buang. Tunjuk daripada wahai Rasulullah, ini kerana Tuhan. Ini kerana nak amalkan sunnah Tuhan. Sebab kita jumpa dengan Allah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kesan sunnah dia. Mungkin wuduk kita tak seberapa sangat, amalan kurang. Biarlah benda yang tak boleh nak buang ni ada dekat badan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita amal sampai insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.